Korang nak tahu tak satu-satunya indikator yang lagi laju pada price? Maksudnya ialah korang tahu ialah lagi laju daripada price yang bergerak. Ini cerita dia. Dan tajuk ni ialah sebenarnya ialah fokus kepada teknik rahsia Bollinger Band. Bollinger Band lah jawapan dia. Tetapi mungkin sifu korang sembunyikan ataupun dia pun tak tahu. By the way guys, sebelum saya nak mulakan, Bollinger Band ni sebenarnya dia di-create oleh John Bollinger pada tahun 1980-an nak defy. Nak sebenarnya lah nak demystify market yang dikatakan market masa tu ialah statik, tetapi pada sama juga ialah dia sebenarnya ialah dynamic. Maksudnya dia bergerak, dia bukan pada satu tempat, dan maksudnya lah dia bukan straightforward, dia turun dan naik. Dan Bollinger Band ni seperti saya bagi tahu tadi, dia adalah sebenarnya leading indicator. So kunci dia leading indicator. Walaupun ramai orang kata indikator ni lagging, sebenarnya dia tak lagging guys. Sebenarnya dia adalah leading indicator. Jadi macam mana nak tengok, saya tunjukkan experience saya hampir 20 tahun dan juga dah berkongsi ialah hampir 10 tahun dengan iaitu Road TT dan bertahun-tahun dengan student-student saya lah. Secara berbayar, secara percuma. Dan kali ni kita nak tengok apa itu Bollinger Band. Bollinger Band yang kita gunakan sebenarnya ialah Bollinger Band asas guys. Kalau kita tengok dekat skrin, kita guna ni. Tekan dekat sini, kita pakai Bollinger Band yang standard. Bollinger Band standard. Ini Bollinger Band. Dan kita pakai standard. Kita pakai standard. Yang ni kita tukar kepada 20. Dan yang ni kita kurangkan ketebalan dan kita masukkan dia color hijau. Ni standard. Saya tak testing standard sebab saya pernah gunakan server ni. Apply color standard, tekan done. You boleh nampak ini standard dia. Ini standard. Dan Bollinger Band ni sebenarnya, kalau you perhatikan betul-betul, ini adalah bentuk dia. Ini bentuk dia. Dan ini adalah yang dikatakan sebagai apakah penunjuk bentuk dia. Guys, sebelum tu saya nak tunjukkan kepada you. Saya akan screenshot ni supaya saya boleh komen apa yang dimaksudkan. Guys, tengok betul-betul. Kerana Bollinger Band ni secara asalnya dia ada ialah 3 garis. Dia ada 3 garis. Garis pertama iaitu di sini, yang kedua dan yang ke bawah ni ketiga ini dikenali sebagai di atas sebagai upper band. Upper band, di bawah dikenali sebagai ialah lower band dan di tengah ialah dikenali sebagai ialah middle band. Middle band. Dan ini asas dia. Dan ini adalah kunci dia guys. Jadi kita akan tengok apakah kunci dia sekejap. So dalam bentuk ni, dalam kunci dia, antara benda saya nak you nampak ialah pertama sekali iaitu dia ada beberapa kriteria utama dalam Bollinger Band. Bollinger Band selalu saya fokuskan ialah beberapa kriteria utama. Satu ialah fungsi dia. Kita tengok fungsi dia. Fungsi utama dia dari segi Bollinger Band, nombor satu fungsi utama dia ialah satu ialah dia digunakan untuk melihat iaitu perubahan trend. Perubahan trend itu nombor satu. Perubahan trend. Perubahan trend ni kita gunakan middle band guys. Kita gunakan middle band. Untuk lihat perubahan trend. Yang kedua yang saya fokuskan ialah dia dikenali sebagai kekuatan trend. Dia ada kekuatan tak untuk meneruskan perjalanan semasa, iaitu kita gunakan ialah luar BB sama ada upper band ataupun kita gunakan sebagai ialah lower band. So ini yang kita gunakan secara utama dia. So basically idea you dah nampak lah. Maksudnya middle band perubahan trend, luar Bollinger Band ialah digunakan sebagai untuk menunjukkan kekuatan trend. Dan ini dikenali sebagai, yang kedua ni dikenali sebagai iaitu garis Bollinger Band. Dan jadi nombor satu lah you kena faham konsep dia dikenali sebagai garis Bollinger Band. Itu yang pertama. Sebagai garis Bollinger Band. Garis Bollinger Band. Itu yang pertama. Garis Bollinger Band. Itu maksud dia. Jadi garis Bollinger Band ada 3. Middle band, upper band, lower band. Dan fungsi dia, middle band ialah perubahan trend. Upper band dengan lower band ialah untuk tengok dia ada kekuatan meneruskan perjalanan semasa ataupun tidak. Jadi kunci pertama ialah garis. Yang kedua ialah bentuk. Yang ni yang menarik. Kunci kedua ialah bentuk. Yang kedua ialah bentuk. Yang kedua ialah bentuk. So ini dah habis. Yang kedua ialah kita bagi bentuk Bollinger Band. Bentuk dia ada ialah 4 jenis bentuk utama. Satu ialah dikenali sebagai, iaitu bentuk dia dikenalkan sebagai sideway ataupun flat. Ataupun saya gunakan teruslah dia punya ni sekejap. Itu dah jadi pergerakan dia. Saya pergi pada ni. Nombor satu ialah dikenali sebagai flat ataupun mendatar. Itu pertama. Dikenali sebagai flat ataupun mendatar. Itu yang pertama. So nombor satu ialah dikenali sebagai flat. Nombor dua ialah dikenali sebagai squeeze. Dan nombor ketiga ialah dikenali sebagai iaitu break. Dan keempat dipanggil iaitu tilt ataupun sekali incline decline tilt. Jadi ini adalah yang biasa saya gunakan. Saya ulang balik, nombor satu iaitu kita gunakan sebagai iaitu ini nombor satu digunakan sebagai flat, dua ialah squeeze, nombor tiga ialah break dan nombor empat ialah tilt. Dan secara idealnya you akan nampak dia bergerak secara sequences lah. Maksud dia akan squeeze dulu, dia akan flat, lepas tu dia akan squeeze, lepas tu dia akan break, lepas tu dia akan tilt. Itu secara idealnya. Tapi dalam live application, kalau you nampak segi contoh live application, kita ambil contoh dekat sini lah. Kalau dalam kes ni kalau kita tengok contoh real time sekarang, kalau you perasan dalam bentuk real time sekarang,
iaitu market ni, kebetulan saya buat video ni market tengah bergerak, which is good for us. Okey, kalau you tengok ialah Bollinger Band ni secara asasnya, kecil besar kecil sangat member ni. Okey. Untuk kita belajar ni bagi terang kan. Okey. Okey, kita dekat sini ialah BB sedang menghadap ke atas. Nampak bawah ni menghadap ke atas. So maksudnya kerana ia ada di keadaan trending untuk H1, dipanggil trending. Yang ni squeeze ialah, kalau nampak bahagian sini ialah dipanggil squeeze. So squeeze ni bermaksudlah dia sedang iaitu melakukan market indecision. Lepas tu break tu, okey, sekarang ni dia sedang buat keputusan, market decision masuk flat, dan kemudian ada break ni dah ada keputusan. Okey, ni daripada H1. Okey, tapi setiap time frame lain tau. Kita tengok contoh weekly, kita tengok contoh di daily. Okey, daily nampak, ini sangat jelas Market sekarang apa yang berada pada daily, nampak daily sedang squeeze. So squeeze ni maksudnya ialah dia ada entry pada time frame besar, ialah tu pada weekly, dan weekly lah kemungkinan dia akan retrace untuk meneruskan perjalanan. Itu kemungkinan lah. Okey, so dalam kes ni, apa yang saya nak cerita pada ialah you faham konsep ni. So konsep yang pertama, iaitu flat ialah bermaksud ialah, apa maksud dia? Itu flat ialah bermaksud ialah sideways. Saya tukar color lain supaya you boleh nampak. Jadi flat ialah sebenarnya bermaksud ialah sideways. Sideways bermaksud ialah market berada pada julat semasa, berjulat tertentu je, lebih kurang je. So jadi dekat sini ialah apa yang kita buat ialah market biasanya dalam keadaan indecision. Dia tidak ada keputusan. Indecision biasanya ada news. Disebabkan news, lagi panjang news, lagi panjang sideways, lagi besar news tu. Kalau tengok ada news yang panjang, biasanya dia akan sideways. Dan biasanya strategi yang kita gunakan iaitu kita panggil ialah scalping di MASNR. Scalping, biasanya kita scalping. So strategi kita scalping. Kita tak hold, kita scalping, kita tutup. Kemudian bila menjelang market nak keluar, news nak keluar, dia akan squeeze. Squeeze ni bermaksud ialah market sedang buat keputusan. Sedang buat keputusan. Dia belum buat, tapi sedang buat keputusan. Maksudnya ialah dia juga memberi iaitu entry pada time frame lebih besar. Maksudnya entry pada satu time frame lebih besar. Okey, satu time frame lebih besar. Maksudnya kalau dalam kes, kalau dia squeeze di H4, maksudnya daily tempat entry di MASNR. Itu konsep. Okey guys, saya nak share satu benda menarik ni sebenarnya. Untuk maklumat korang kan. Satu ialah, dia bukan semata-mata dibawakan khas oleh IUX Market. IUX Market kerjasama dengan kita. Dan IUX Market ni benda best. Dia broker kedua terbesar dekat Thailand. Thailand besar guys. Jadi saya sebenarnya nak tunjukkan you ialah akan ada siri-siri video-video kecil yang saya guna IUX Market. Pasal apa dia power dekat ialah scalping guys. Okay, so saya nak invite korang, jom join trade dengan saya, iaitu dengan IUX Market, dengan tim saya. Sebab antara ialah spread dia, ya Allah, kau tengok nanti kecil gila. Memang best gila guys. Dan kalau kita tengok dekat skrin untuk pair EU GU kejap lagi kan, you akan tengok macam tak ada spread langsung. Alright, saya tengok pair EU dengan GU. Dan seterusnya untuk withdrawal, dia orang pun cepat gila, dan of course deposit tu smooth gila. Guys, senang cerita macam ni. Korang buka je website IUX Market ni. Saya ada sediakan link dia kat bawah ni untuk korang usah-usah lah promosi terkini dan bonus yang akan bantu korang untuk start trading. So, buka akaun dengan IUX Market sekarang dan jom trade dengan saya, dengan tim saya nanti. Sebab kita memang nak fokus IUX Market salah satunya. Kita gunakan dia sebagai diversification strategy. Dan apa-apa kita sambung video kita dulu, okay? Video ni by the way, kalau you kosong, you kena join kita orang lah. Sebab ini saya macam dah pergi pada strategi. Okay, saya tak pergi pada taktikal. Okay, so dalam konteks ni, taktikal saya sentuh dalam 20%, 80% ialah strategi. Sebab tu saya kata squeeze ialah buat keputusan dan kita tengok pada entry time lebih besar. Okay, yang seterusnya kita sambung, iaitu break. Break bermaksud iaitu market sedang buat keputusan. Ni dah buat keputusan. Tadi sedang buat, ni dah buat keputusan. Dah buat keputusan. Bila dah buat keputusan, kita tengok macam mana? Biasanya kita tengok ialah dia punya CDS semasa. Biasanya ialah berbentuk CC. Itu kekuatannya. Ada juga bentuk candlestick trend. Tapi dalam kes inilah berbentuk CC ialah trend semasa ni. Dia akan tunjuk meneruskan. Maksudnya dalam kes ni, kalau kita tengok dari segi market sekarang, katalah di, let's say lah pada, ni squeeze kan. Ni squeeze, lepas tu tiba-tiba terbentuk, let's say. Kalau saya ambil contoh. Okey, katalah terbentuk di sini, let's say. Okey, tiba-tiba kejap lagi, katalah kan. Tiba-tiba ada satu candlestick, saya tukar colour lah. Colour ikut dia ni. Tiba-tiba kejap lagi squeeze, dia bentuk macam ni. Ini biasanya trend dia. Dia bentuk CCU lepas tu. Okey, ataupun satu lagi dia turun kat bawah ni, dia cari entry ikut time frame besar baru dia naik. Tu biasanya macam tu. Itu biasa dua macam tu je, sama dia meneruskan perjalanan semasa, selepas dia squeeze dia terus break. Satu lagi ialah dia cari entry pada time frame lebih besar. Itu biasa yang saya nampak lah sebelum ni. Dan you boleh pakai panduan. Dan sama juga dalam ni, daily ada kemungkinan terus shoot ataupun biasanya dalam case squeeze ni high probability, biasa pandangan saya lah, iaitu dalam 70-80% dia pergi pada time frame besar untuk retracement. Okey, untuk pergi lagi sebenarnya, tapi dia pergi untuk time frame besar. Jadi kunci pertama ialah you kena faham break lah, dia dah buat keputusan. Jadi break tu maksudnya dia dah mula
buka macam tu. Okay, dia dah mula buka. Dalam kes ni tadi kalau tengok dia tak buka lagi. Apa contoh buka? Contoh buka kita tengok dekat maybe N15. Okay, nampak N15? N15 juga squeeze. Jadi squeeze ni dah lain dah sekarang. Kita tengok M30. Okay, maksudnya mencari entry M30. Cuma dekat atas ni kalau you perasan, di bahagian atas ni dia tak berapa ada dah. Dia dah mula melembik. Maksudnya ialah dia dah mula tutup kawasan lah. Okey, kalau you nak tengok contoh dia tutup kawasan, maksudnya dia meneruskan perjalanan. Kau tengok sini. Okey, nampak tak keadaan sekarang? Okey, keadaan sekarang ialah di sini nampak tak ini dah mula melondeh. Ini menunjukkan dia buka untuk price turun. Ni nampak ni dia melondeh. You nampak dia turun. Dan dia sesuai untuk mana-mana time frame. Dia bukan satu time frame je. Mana-mana time frame sekalipun. Jadi boleh pakai. Okey, so jadi kita tengok balik apa dia cerita dia. Satu ialah flat, nombor dua ialah squeeze, nombor tiga ialah break dan nombor empat ialah tilt. Tilt juga bermaksud iaitu di mana ialah ini sudah market dah bagus. Biasa dalam keadaan nama dia trending. Trending sama ada ialah iaitu uptrend terus ataupun downtrend. Trending juga bermaksud ialah iaitu incline ataupun decline lah. Incline naik ke atas ataupun decline. Okey, decline. So empat ni adalah utama dipanggil bentuk Bollinger Band. Dalam kes ni kalau kita tengok contoh ni contoh tadi, ni tengah menurun. Misalan kalau kita tengok contoh mana contoh trending, nampak tak keadaan tilt. Yang ni keadaan tilt yang besar ni. Nampak ni tilt. Ni tilt. Dia dah buat keputusan, dia naik je. Lepas tu dia flat, lepas tu dia squeeze, dia buat keputusan balik. Ni menunjukkan nak sambung. Okey, dia retracement. Lepas tu sekarang ni kita tengok semasa ialah dia tak ada apa-apa keputusan lagi lah. Ini di mana H4 Kalau kita tengok di H1, okey, kalau kita besarkan, kita dapat H1 masih lagi ni you boleh nampak masih lagi, ini trending tu ni. Masih lagi trending H1. Jadi macam mana nak buat keputusan, dia adalah satu skill set satu lagi Satu ialah knowledge asas, dia dah tahu dia ada bentuk dan juga dia ada juga garis Bollinger Band, itu asas dia digunakan untuk melihatlah kekuatan trend semasa ataupun perubahan trend pada middle band. Tapi poin utama ialah you faham strategi dia. Apa maksud dia? Dan maksud tu kita tengok pada hujung garis. Okey, keyword dia hujung garis. Apa maksud hujung garis? Hujung garis ni kat sini guys. Ini untuk yang sedikit advanced trader untuk Bollinger Band advanced trader Bollinger Band. Sekejap saya buang semua benda-benda lara ni kat sini. Kita nak fokus kat sini. Okey. Jadi dalam kes ni kalau you perasan, kalau you look closely dekat sini satu ialah kalau you perasan ialah perubahan dia ini untuk sedikit advanced Bollinger Band Kalau you tengok dekat sini ialah sebenarnya satu sudut ialah dia tidak bergerak dengan sama tau. Kalau kita tengok secara basic dia ada ialah flat, dia ada squeeze, dia ada break, dia ada tilt. Tetapi bila you dalam peringkat advance dalam mengamalkan Bollinger Band, you akan dapatilah dia bergerak satu-satu. Dia macam ni. Ada yang buka dulu, yang ni tutup. Dia tak sama sebenarnya. Okey. Yang kedua ialah kunci Bollinger Band ialah dia punya dia panggil ialah deviation dia, iaitu luar bibi. Middle band kita tak tengok mana. Sebab apa? Dia adalah SMA. Dia adalah simple moving average. Kalau you masuk simple moving average, dia akan nampak macam tu. So, point saya sekarang ialah you kena tengok dia punya tiltness dia. Okey, dia punya tu. Okey, tengok contoh ni. Kita ambil contoh, kita habis kat sini Dia squeeze betul. Okey, ini dekat mana? M15. Tengok dekat M5. Okey. M5 kalau you nampak, sebagai contoh, you boleh nampak ini dah mula menutup. Maksudnya, kita dah faham, tak ada kekuatan untuk turun. Dia tutup maksudnya dia dah mula flat. Maksudnya dia mungkin sideways dekat sini. Jadi itu contoh dia dan ini sangat berkesan kalau kita nak hold position. Okey, ataupun kita rasa kita patut hold tak position kita kalau kita plotting. Itu salah satu contohlah. Jadi ini antara benda yang kita boleh nampak. Ni contoh. Obviously ialah H1 memang buka ke atas. Tu boleh nampak kan. H1 memang buka ke atas. So maksudnya dia ada ruang nak naik ke atas kan. Okey, walaupun dia retrace. Tetapi sekiranya yang ni menutup kejap lagi, maka adalah peluang untuk you sell ataupun you ada hold position sell ataupun you baru nak sell. Okey, dalam kes ni kalau kita tengok di M5, kita dah ternyata apa? Ternyata jelas iaitu dia dah tutup member bawah ni. Nampak? Dah tutup. Dia tak bagi ruang. Dia akan sideways kecuali dia buka dulu. Kalau kita nampak, tengok dekat M1 kalau ada. Okey, M1 kita kena tunggulah pergerakan dia pasal tak nampak lagi. Kita nampak dia buka kat atas sikit je. Dekat M5 kita tunggu. Benda ni akan nampak guys. Benda ni akan nampak. Benda ni akan bergerak dulu. Sebelum dia naik tu dia nampak dia dah tutup. Dia tahu dia tak berjalan. Tapi dia boleh buka balik menunjukkan dia nak turun. Alright? Itu adalah Bollinger Band. Dan Bollinger Band ni sebenarnya ialah leading indicator. Rugi tak guna kan? Dan dia boleh guna pasalnya dia tunjuk sebelum market bergerak. Tambah-tambah kalau you ulang benda sama, repetition mother of skill. Jadi BB Mastery ni merupakan teknik. Biasanya saya campur Bollinger Band dengan MA dan dia mudah pasal you boleh apply. Okey, jadi untuk tahu macam mana Bollinger Band, macam mana you nak apply secara efektif, join community Road to FTT lah. Dan jumpa dalam video akan datang. Alright? So, apa yang you tahu pasal Bollinger Band, sharekan pada saya dan pastikan juga follow, like dan juga iaitu terus komen juga di Road to FTT di YouTube kami. Jumpa lagi.